السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم أما بعد. قال المؤلف الشيخ العلامة قاضي المنديلي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata musannif rahimahullah ta'ala, dan yang keempat, bahwasanya jantung itu tempat taruh bagi segala sifat-sifat kepujian seperti iman dan ma'rifah dan tawakal dan redha dan pengetahuan. Maka patut sangat bagi pertaruhan yang seperti ini bahwa dipelihara akan dia daripada segala kelakuan yang dicela dan dijaga daripada seteru, iaitu syaitan. Dan yang kelima, bahwasanya jantung itu tempat ilham daripada malaikat dan tempat was-was bagi syaitan. Baik, kata dulu. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, disambung kali malam ini masih lagi dalam fasal atau kitab yang kedua. Dia kata di sini pada menyatakan bab jantung, bab hati. Jadi kita sambung yang keempat pada malam ini daripada 5 perkara. Daripada 5 perkara yang mesti kita pasal apa disuruh kita jaga hati kita. Pelihara hati kita ni. Sebab kita tahu dah dalam kuliah-kuliah kita yang lalu, hati ini adalah satu anggota yang amat besar pengaruhnya dalam mempengaruhi diri seseorang manusia itu. Sama ada manusia itu nak melakukan kebaikan atau nak melakukan kejahatan, ataupun kita kata manusia itu nak buat pahala, ataupun manusia itu nak buat dosa. Sebab itu kata Syekh Qadir Al-Mandiri, ada 5 perkara mesti, maknanya kita lazimkan. Dia kata kita kena jaga hati kita. Jadi yang keempat, kata dia bahawasanya jantung itu tempat taruh bagi segala sifat-sifat kepujian seperti iman dan makrifat dan tawakal dan redha dan pengetahuan. Jadi yang keempatnya pasal apa kita kena jaga, dia kata sebab jantung hati kita ni tempat taruh, tempat simpan, tempat simpanan bagi sifat-sifat kepujian yang kita sebut sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat terpuji. Baik, di antara dia sebut di sini mana sifat-sifat yang terpuji itu mana iman, makrifah, iman. Iman pun kita tengok adalah salah satu sifat yang terpuji. Yang duduk di mana kita kata duduk di hati-hati kita. Jadi kita kata hati yang elok ni, mana hati yang kita kata yang terpuji, yang mahmudah, maka hati itu ada sifat iman dalam hati itu. Kerana dalam Quran pun Allah Ta'ala sebut kepada kita dengan jelas. Kita kata kan dalam masalah bila sebut iman tu mana lawannya kufur. Iman tu mana Islam. Bila masuk beriman, maka orang tu beragama Islam. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran pun, kata Allah, faman yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Ayat ni dia berkenaan, kita kata, peristiwa yang berlaku kepada Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir, setelah mana kita tahu mak dia mati kena sulam. Sumayyah, seorang perempuan yang merupakan syahidah,
Syahid orang perempuan yang pertama. Orang lelaki tak ada syahid lagi, orang perempuan yang pertama-tama jadi syahid dah. Jadi mak dia mati dalam keadaan kita kata beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah, mak dia ni sanggup. Maknanya tidak melafazkan perkataan lafaz kalimah kufur. Makna kalimah kufur tak keluar daripada mulut dia. Dia tetap maknanya hampa nak seksa aku kan, hampa nak bunuh aku, hampa nak buat macam mana pun, aku tetap mengaku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini dalam kaedah-kaedah orang belajar bab syariah kita kata, bab dalam qawaid fiqhiyah atau usul fiqh orang panggil dalam bab azimah, dalam bab fiqh. Dia ambil dengan cara kita kata sanggup menerima kita kata kesusahan, kepayahan. Akhirnya memang dia mati, kita tengok kena sulah mak dia, mak Ammar bin Yasir Sumayyah. Adapun kita tengok Ammar, dia tak mati dalam peristiwa tersebut. Dia tak mati dalam peristiwa tersebut. Kita tengok dia ambil orang bicara rukhsah, dia lafaz di mulut dia, dia kata aku kufur, aku kafir. Jadi selamatlah jadi selamat. Jadi dalam peristiwa tu Allah Ta'ala nak bak cerita kita kata tentang bagaimana kata iman kita kata Ammar bin Yasir. Man kafara ba'da imanihi, sesiapa yang kufur selepas imannya, selepas beriman dia. Ada orang yang kufur, yang kafir, yang terkeluar agama lepas pada dia beriman. Ada orang kita kata dia memang beriman kuat. Tapi ada orang yang beriman punya dia kufur. Macam kita sebut orang yang nak bertuah kan. Dia beriman, lepas itu dia kufur kita kata. Jadi Allah Ta'ala nak abang situ, ada orang yang kufur selepas dia beriman. Tapi kata Allah walakin, tetapi ada manusia kata Allah, walaupun orang tengok pada zahir dia ucapkan kalimah kufur, tetapi dia hati dia mutmain, qalbu bil iman, tapi hati dia tetap tenang. Dalam hati tetap aku ni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah saja di mulut dia, sebab nak lepas diri. Kalau tidak, nak dia mesti matilah macam mak dia. Bukan masalah mak dia buat pun betul, dia buat pun betul. Jadi kita nak abang di sini malam ni yang kata Syekh Abdul Qadir Al-Madini ni, dia nak abang pada kita iman ni duk ada di hati kita. Tak hati kita tu kita tengok sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam ayat sambungan tu lah. Kata Allah, faman yuridillahu an yahdiyahu sadrahu. Siapa-siapa yang Allah Ta'ala kendaki, yang Allah Ta'ala pilih dia, Allah Ta'ala mau bagi petunjuk kat dia, bagi hidayah, bagi iman kat dia. Nak beriman ni makna iman kita kata percaya. Bukan senang orang nak percaya kan. Nak percaya ni satu perkara yang cukup susah. Zaman Nabi ibu kita tengok, walaupun zaman Nabi Musa ke Bani Israel duk tengok dah tu pun turun makanan daripada langit, manni wassalwa, ataupun masih tak beriman. Tambah zaman kita akhir zaman ni, kita akan boleh duk tengok mes ketul macam tu, tak nampak. Sebab tu Nabi kata ada orang yang akhir zaman ni depa ni lebih hebat juga. Depa tak boleh tengok aku, Nabi kata, tapi depa masih beriman dengan aku. Baik, jadi kita tengok ada orang walaupun nampak boleh tengok tapi masih tak beriman. Jadi dalam kes ni kita tengok Allah Ta'ala abang kata mana ada manusia yang dipilih oleh Allah. Allah Ta'ala mahu faman yuridillah, siapa-siapa yang Allah Ta'ala mahu ayyahdiyahu, Allah Ta'ala akan bagi petunjuk kat dia, buka jalan kat dia, buka hidayah. Sebab setengah orang tu nampak hidayah kan, jalan hidayah, tapi kadang tak masuk Islam pula kan. Nampak dah jalan-jalan ke hidayah, petunjuk, tapi dia tak ada. Allah kata taufik dia kan, taufik, wabillahi taufik wal hidayah. Dia tak ada taufik, dia tak ada kekuatan.
Dia tak ada kekuatan pula untuk nak memandu dia ke jalan hidayah. Banyak kita tengok tu. Macam-macam. Lagi kita di Malaysia ni pun ramai ramai. Kita kata orang Cina, India pun kita kata. Jadi saya duk sembang kawan-kawan tadi pun ada pecat ketua saya. Betul. Dia baca kita tasawuf ni pun muhasabah. Istilah Arab ni kita kata dia ada di mulut dia, tapi dia tak ada kekuatan. Tak ada kekuatan nak meluk agama Islam. Lepas tu Allah Ta'ala kata faman yuridillah, siapa-siapa yang Allah Ta'ala pilih ayyahdiyahu, makna bagi petunjuk kat dia, bukan jalan hidayah pada dia, ayyashrah sadrahu lil Islam. Ayyahdiyahu yashrah sadrahu, Allah Ta'ala buka, lapangkan dada dia. Makna lapangkan hati dia. Kita kata kamu nak buka dada kojak dada tu, kita tukar dia buat fashion buat tu pun dia tahan tu, dia buka ke tu. Masuk sini maknanya hak dalam kita tu, Allah Ta'ala buka pintu hati kita. Bila manusia yang Allah Ta'ala buka pintu hati ni, kita tengok, maka sebab itu manusia akan dapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau orang yang Allah Ta'ala tak buka hidayah dia, yang Allah Ta'ala ibadat, kita tengok Allah Ta'ala sempitkan dada dia. Seolah-olah ibarat Allah Ta'ala sambung dalam ayat tu, orang tu seolah-olah nak naik ke langit. Boleh kan nak naik langit? Nak panjat naik langit, kita kata mana boleh naik. Nak buat punya susah. Kalau orang yang Allah Ta'ala tak pilih, dia tak bagi petunjuk kat dia, dia reka kat mana, kita dia buat kat mana, dia tak mau nak jadi. Dia persempitkan, kita tengok. Mana yudayyik sadra, dia menyempitkan dada, mana sempitkan hati-hati manusia. Jadi kita nak abang kata sebagaimana Syekh Abdul Qadir menjadi abang, tempat yang kata hati itu penting ni, sebab iman seseorang terletak di situ. Kufur seseorang pun terletak di situ juga. Bagaimana ayat-ayat yang lain Allah Ta'ala kata walakin man syaraha bil kufri, tetapi mereka yang Allah Ta'ala bukakan kekufuran kat dia, buka juga, tapi buka kekufuran, tak buka jalan hidayah. Kita tengok yang ni pun Allah Ta'ala abang, kita tengok fa'alaihi ghadabun minallah. Orang yang Allah Ta'ala tak buka, kita kata Islam, tak buka keimanan, tapi buka kekufuran kat dia, Allah Ta'ala murka. Kita tengok ini nak yang pertama, tempat letaknya iman. Begitu juga makrifat, nak kenal Allah Ta'ala pun kita kata tak hati ini, kita kata yang kata ma'rifatullah awwaluddin, ma'rifatullah, awal agama kenal Allah. Jadi nak kenal tak mana? Tengok dengan mata kita kan? Itu di antara jalan dia lah. Jalan-jalan tariq, kita kata inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil lail, Allah Ta'ala kata pada ciptaan langit dan bumi, bertukar siang malam tu Allah Ta'ala nak bakso kita tengok juga. Itu sebagai jalan-jalan manusia boleh dapat hidayah. Tapi di sini kita tengok mana Allah Ta'ala buka hati. Buka hati boleh ma'rifah. Maksud ma'rifah kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kata Syekh Abdul Qadir Mandiri, dan tawakal dan redha. Tawakal dan redha ni insya-Allah kita akan belajar akan datang. Mana sifat kepujian. Sifat yang baik di antaranya tawakal. Makna pergantungan kita hanya kepada Allah. Inni tawakkaltu ila Allah, sesungguhnya aku berserah diriku kepada Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila engkau berazam dan engkau berusaha dah buat kerja macam-macam dah, petiak macam-macam dah, kemudian tawakal 'ala Allah, serah kepada Allah. Mana syarat, tapi kena usaha. InsyaAllah ini kita akan belajar akan datang, sebab dia pecah satu-satu bab-bab kita kata sifat-sifat kepujian. Begitu juga redha. Redha pun ada satu bab khas dia akan sentuh.
Dan lagi sifat kepujian ni pengetahuan. Pengetahuan, mana ilmu pengetahuan pun duduk di mana? Dia duduk di hati. Orang tua kata tu guru kita kan, dia pesan banyak-banyak kan. Bacalah Alam Nasrah banyak-banyak kan. Bacalah Alam Nasrah banyak-banyak. Sebab itu dia antara jalan kita katakan. Jalan nak dapat ilmu. Buka Alam Nasrah laka sadrak. Adakah tidak kami buka dada engkau wahai Muhammad? Nama buka pintu hati engkau wahai Muhammad. Bila buka pintu hati nak mengaji pun senang kan. Tapi kalau tutup pintu hati senang ngaji ke? Tu nak apa pun susah. Nak belajar macam mana pun payah kan. Cukup susah. Sebab hati itu mana nak duduk ilmu pengetahuan. Kita banyak cerita tentang Imam Syafi'i kan. Tentang Imam Syafi'i bagaimana tu guru dia kata, bila dia tanya tu guru dia susah. Dia nak menghafal, dia nak ingat pelajaran-pelajaran yang ilmu tak boleh duduk di hati dia kan. Kita tengok kata tu guru dia pun suruh tinggalkan maksiat. Sebab maknanya hati dia tu kotor dengan maksiat. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Sebab kata tu guru dia, sebab ilmu tu ilmu tu berada di hati. Bila hati tu ada maksiat, kata tu guru dia, ilmu tu tak boleh duduk. Memang tak boleh duduk, tak boleh simpan di situ. Tu yang jadi penyakit kita semua tak kira siapa, tak kira ustaz ke, tu guru ke, tak kira orang biasa ke, orang pelajaran apa pun kita kata. Yang duk jadi kita kata duk lupa ke, duk tak ingat kita kata ilmu tak boleh duduk tu. Dia antaranya hati kita kotor. Tambah lagi kita kata fa'ilna ilma Allah sebab ilmu Allah Ta'ala ni nurun. Sebab ilmu Allah Ta'ala ni adalah cahaya. Cahaya dia nak duduk tempat-tempat yang bersih, yang elok. Jadi mana hati yang kotor tu, cahaya tak boleh terpancar. Ibaratnya kita tengok mana hati tu kotor, tak main cahaya. Bila tak main cahaya, macam mana ilmu tu nak main maklumat kat kita, terpadam. Sebab tu dia kata di sini, di antara tempat taruh bagi segala sifat kepujian termasuklah ilmu tu berada di hati-hati kita. Okey, habis itu. Maka patut sangat bagi pertaruhan yang seperti ini. Maka patut sangat kita. Elok sangatlah. Kena jaga sungguh-sungguh dia kata. Patut bagi pertaruhan yang seperti ini. Mana nak taruh benda-benda macam ni iman nak jaga elok. Begitu juga ilmu kita nak jaga elok. Macam mana nak bagi diri kita ni, hati kita pergantungan kuat kepada Allah. Tak ada pergantungan pada manusia lah. Manusia ni sebab musabab kan. Manusia ni kita kata sebagai sebab musabab dia aja. Tapi nak habaq yang paling kita kata hakikat dia sebenarnya bergantungan solid kita kata kepada Allah. Macam mana nak dapat yang ni? Mesti hati tu bersih, cantik, elok kita kata. Baru dia pergi jalan buat kerja apa pun dia tak fikir apa. Tawakal kepada Allah. Itu pergantungan hidup. Manakala kita masih lagi duk teringat manusia, duk teringat makhluk. Kok makhluk lah maknanya nak jadi nak bagi jadi apa-apa. Makhluk yang beri kesan kepada kita, bimbang, risau, takut. Tu guru ustaz mengajar tu bimbang, takut, risau, keluar sikit bahaya. Tambahlah masuk YouTube lah, tahu lah. Wahab di sini, buka Wahab di sini ya. Tahu Wahab tu semua ada. Jadi risau, takut, nak cakap kita kata bimbang. Perkara yang kena patut sebut tak boleh makna duk simpan, nak kena sebut juga, nak kena kata juga kita kata. Itu yang Nabi sebut, kita kata qulil haq walau kana murran.
Bercakap benarlah walaupun benda tu pahit. Nabi kata, walaupun orang dengar memang sakit lah. Nak buat macam mana? Bapak kita tengok anak kita tak bayang pula. Kalau umur Allah pun tak menikah dah pun, tegur depan bini dia lah. Allah, apa malu kat bini di belakang kan. Kau tak bayang kan. Sakit hati tak kau kan. Tapi sakit hati dan sakit hati maknanya ku anfusakum wa ahlikum. Nak jaga keluarga aku. Daripada apa? Daripada api neraka. Ini suruh aku pun nak kena heret semua kan. Kalau tak kena heret semua tak apa. Itu nak abang kata benda benar memang cukup teruk nak cakap. Tapi mau tak mau kena cakap kita kata. Sebab itu kita kata nak abang sini, siapa pun kita kata tak kira siapa, walaupun orang ngaji agama kita kata, yang duk pegang Quran dan kita kata, tak semestinya tawakal kepada Allah tu tinggi. Masih dalam semua tawakal tu kan rendah. Lemah bergantungan kepada Allah kita tengok. Okey, jadi dia kata ni sepatut memang kena, maknanya nak taruh benda-benda yang penting dalam diri kita ni, redha, tawakal. Yang kita akan belajar lagi nanti, syukur, sabar. Dia kata di sini dipelihara akan dia daripada segala kelakuan yang dicela. Nak jaga benda ni, hak sifat terpuji ni tadi, syukur, sabar, kita kata redha, tawakal, tawadhu, kita kena pelihara, jaga ini elok. Dia kata jangan ada sifat yang dicela, yang disebut mazmumah. Mazmumah yang dicela, yang hak buruk, hak tak elok tu jangan ada dalam diri kita. Baru ada dia main sifat tawakal, baru timbul redha, baru main timbul syukur, baru timbul sabar, dan sebagainya lah kita kata. Ini dia pesan pada kita kena jaga. Dan dijaga daripada seteru iaitu syaitan. Dan dijaga, satu dia kata bersifat yang dicela. Kemudian dia kata nak jaga dari sifat redha, sifat tawakal. Yang saya sebut tadi, kita nak cakap, nak sebut benda-benda yang tak elok. Bukan benda tak elok, benda tak elok. Orang serah kata tak elok. Tak sedap telinga dengar, kata. Ini pun kadang-kadang siapa punya kerja? Siapa main kereta bagi tahu kita jangan bercakap? Syaitan kan. Inna syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya syaitan dia suruh kamu ya'murukum bisu, suruh kita buat jahat, wal fahsya. Satu kita tengok syaitan, syaitanu ya'idukumul faqra, asyaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan janji kat apa dia membisik, alhamdulillah macam ni kan susah. Susah hidup hang nak cari rezeki pun payah. Orang pun tak mau kat hang, orang meluat kat hang, orang benci kat hang kan. Jadi hidup hang nak cari rezeki pun susah. Ni janji yang akhirnya manusia tak cakap. Tapi yang penting maknanya boleh senang kan? Boleh senang, boleh hidup senang, tak kacau orang boleh kata. Ini kita tengok. Sebab tu dia kata di sini, satu kita jaga sifat-sifat yang dicela. Yang kedua dia kata jaga daripada seteru iaitu syaitan. Macam mana nak jaga syaitan? Jangan panggil syaitan no. Salah satu. Jangan panggil macam syaitan. Yang itu jelas kita kata. Panggil muduh macam syaitan, kita kata dia cantik, dia kata geng aku Dalam Quran kita tengok Allah Ta'ala sebut, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal ins wal jins. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin, Allah Ta'ala kata begitulah kata Allah, setiap nabi, likulli nabiyyin, kami jadikan setiap nabi ini dia ada aduan, dia ada musuh. Dia ada seteru dia. Nabi
Ustaz tu biasa. Pak dia tutup orang caci orang hina apa pun dia tak kata apa kan. Sebab dia tahu Allah Taala habaq tu manusia paling tinggi darjatnya Nabi. Likulli nabiyyin, mana semua nabi aduan, ada musuh-musuh. Siapa dia kata Allah? Syayatin al-insi wal jin, syaitan daripada manusia dan jin. Saya kata tadi kan, dia kata macam mana kita kata tak syaitan tak jadi seru kita kan. Nak jaga syaitan macam mana? Kalau dah perangai pun macam syaitan kita kan. Dah perangai tu macam syaitan. Sebab tu nak abang kata dalam Quran Allah Ta'ala kata memang syayatin al-ins, syaitan daripada manusia sendiri itu pun dah syaitan lah. Dia tak masuk wal jin. Dan katakan jin tu mana? Memang dah geng-geng daripada syaitan. Okey, jadi nak jaga kita tengok salah satu jagaan kita memanglah satu kita kata jangan berperangai macam syaitan secara tak langsung. Manusia akan jadi syaitan lah. Syaitan pun tak ada kacau lah. Dia kata memang geng aku dah. Kan lebih teruk pada aku dia tak. Lebih dahsyat pada aku. Kalau kita tengok dalam tafsir-tafsir ayat hukum, Syekh Muhammad Ali Al-Sabuni dia sebut situ. Nak kata yang dia katakan kita kata syaitan ni jin, manusia dan juga binatang. Dia ambil dalil dia, ambil bukti dia. Bukti macam cerita Saidina Umar, dia naik atas kuda. Kuda tu tak mau duduk diam. Kuda tu nak melompat sana melompat sini, orang nak naik mengelak. Nak berjuang kita dah. Dia duk meronta-ronta tak mau bawa orang. Tak mau berjuang di jalan Allah kuda pun. Tu kuda orang tak tahu. Orang mau, kuda tak mau. Ada kuda mau, orang tak mau. Betul kita. Hak kuda je ni tak mau ni. Saidina Umar kata, ini adalah aku tak mau naik syaitan ni. Umar kata syaitan mana binatang pun jadi syaitan. Ini je umum maknanya cukup lah. Okey, ini kita nak jaga bagaimana syaitan tu agar tak bertapak, dia tak membajai dalam diri kita. Di antara yang disebut kita kata oleh ulama-ulama tasawuf yang saya sebut, Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi dia kata, di antara jalan-jalan, pintu-pintu yang kita sendiri duk buka bagi syaitan masuk, yang syaitan duk main masuk diri kita, duk kawan kat kita ni, adalah sifat-sifat yang kita sebut tadi. Sifat-sifat mazmumah tadi. Sifat tu satu dah kita kata bagaimana sifat tu nak masuk pada diri kita. Kadang-kadang dia memang tabiat dia lah, perangai dia lah. Dia tak puas hati dengan orang, dia suka hasad, mungkin busuk perut dengan orang, tak boleh tengok. Dan ada orang kita kata dia nampak bersih, tapi dia duk main benda-benda ni. Siapa orang main kat dia? Kadang ada orang main daripada makhluk lain, ataupun kadang-kadang dia main daripada ilham dia main, nafsu yang ada pada diri dia. Sebab itu Ibnu Qudamah kata syaitan ni dia main masuk dalam diri kita bila kita buka laluan kan. Yang pertama kata Syekh Ibnu Al-Qudamah, masuk melalui sifat hasad dan dengki. Hasad, dengki bersifat halawah dia kata. Ini kita kongsi daripada kita tasawuf yang lain. Dia kata laluan syaitan banyak dia kata. Yang kita tak mau kat dia, nak hindarkan dia tu. Bagaimana kita nak hindarkan dia? Tak, kita tak mau. Dia kata jangan ada di antaranya sifat hasad, dengki, sifat halawah. Bila main dia kata sifat tamak, akan jadi manusia buta dan tuli terhadap perintah Allah. Ya. Bila main tamak, halawah, kita tengok memang manusia dia tak kira perintah Allah. Apa tak kira ni aku ni nak makan, kau makan darah besar dia bunyi betul pun. Ada hamba Allah dulu sampai insiden tercucuk besi kat kepala.
Ya Allah, macam mana ni? Kau nak kira apa lah kan? Kau kira apa? Kau ingat senang apa? Aku ni nak cari makan pun susah. Dia jadi tipu tu kan? Dia marah orang balik. Ni kita nak bahas ni lah. Kita kata bila main ni antara sebab marah. Ada syaitan dia marah. Dia masuk. Bila tamak kita tengok. Dia kata sini, wah lah tamak halubah dah ada dah. Tapi nak tak lebih. Bila nak lebih ni kita tengok syaitan dia marah. Dia masuk. Kita buka laluan kat dia. Ini maksudnya kata Ibn Qudamah kata kita yang buka laluan untuk syaitan. Satu dia kata banyak sini disebut. Satu hasad dengki dia bersifat halubah. Yang kedua perasaan marah. Kalau kita tengok hasad dengki, cerita Habil dan Qabil kan? Habil dan Qabil. Pasal apa kita tengok Qabil sampai bunuh Habil? Tak akan pasal dengki. Allah Ta'ala kita tengok bagaimana kejadian Tuk Adam, Tuk Nek kita Adam dan Hawa dia memang masuk melalui mana kita tengok fawaswasalahu syaitan, dia mendatangkan waswas bagi Adam dan Hawa, dia masuk main kita tengok. Sebab apa? Nafsu kan. Okey, jadi kita kembali pada Habil dan Qabil pun. Habil dan Qabil, pasal apa Qabil bunuh Habil? Dia main sifat dengki pasal siapa Allah ni dapat bini segak. Masa tu makna boleh kahwin dua adik pun tapi syarat dia kembar dia tu makna selang hak keluar yang tak ni hak nikah yang jadi siapa Allah Habil ni dapat bini yang asyikah cantik, dia dapat tak apa cantik yang tu ya awal cerita tu kita tengok manusia ni kelai pasal dengki kalau dapat lawa pun tak dapat lawa kita tengok. Membawa kepada apa kita tengok? Bawa kepada pembunuhan kita tengok. Bunuh tu kita tengok kejadian pertama mana sifat tamak, halubah dan dengki. Yang kedua kita tengok perasaan marah, bernafsu, bengis. Marah yang ada pada kita. Bila marah ni pun kita tengok kata Syekh Ibn Qudamah, dia boleh mencelarukan fikiran kita, melemahkan fikiran kita. Fikiran kita pun jadi lemah. Lemah tak boleh fikir marah, buntu lah orang marah kan? Tak boleh fikir secara rasional lah, terbuka kita tengok. Bila dia kata di sini, bila tentera fikiran kita menjadi lemah, mana syaitan pun dia akan serang. Masa kita lemah tak boleh fikir tu, masa ni lah taktik kita kata peluang syaitan masuk ke kita. Bila kita syaitan masuk, ini yang menyebabkan kita kata syaitan mempengaruhi manusia yang kata tadi kita kena jaga daripada setubuh kita syaitan. Nak jaga macam mana? Kena hindarkan sifat marah, bengis. Sebab kita tengok orang kata apa baik, kita kata bengkiang kan. Main kita macam-macam kita tengok. Itu dia semua main buka jalan untuk syaitan. Yang ketiga dia kata gemar berlebih-lebihan dalam menghiasi rumah. Yang ni pun dia main. Kita tengok di antara kita kata laluan kita buka kepada syaitan. Kalau lelaki-lelaki pada kat perempuan dua ada orang lelaki-lelaki dia stek gemar macam dia kan. Orang perempuan cara orang perempuan. Dia kata di sini gemar berlebih-lebihan dalam menghiasi rumah, pakaian dan peralatan perabot. Kita nak ambil notah sini, kita point ni, jangan salah faham. Dia apa? Berlebih-lebihan. Dah ada aku dua kan, tak cukup tiga. Contoh betul lah kan. Nanti tuan-tuan dia berfikir senyum untuk bini pula kan. Saya buat dasar bini kan. Satu bini kan. Jadi bukan maksud itu. Dia kata ni cerita mana nak boleh nak menghiasi rumah. Kalau tak melebihi tak apa. Kerana sebab Islam pun bukan dia tak bagi kita hias-hias, tak bagi cantik. Tidak masjid ni datang pakai bot tile sudah lah kan. Besar lebu kapek-kapek lah, besar lebu lah lorek-lorek bunga apa. Kita tengok pun tak seronok juga, tak sejuk mata. Jadi kita kata sini yang masuk janganlah sampai berlebih-lebihan sudahlah. Kalau kesederhanaan tak masalah kan. Jangan cuak, jangan pula ada orang yang mengharamkan. Yang tu besar
Salah, tak boleh ni, haram ni, buat-buat ni, kena ambil kosong lah. Itu salah pula. Kalau Allah Ta'ala apa abang? Qul man harrama zinatallah. Qul man harrama zinatallah. Katalah olehmu wahai Muhammad, siapa duk pandai-pandai haramkan perhiasan Allah? Perhiasan Allah. Mana Allah Ta'ala suruh cantik. Tapi jangan melampaui batas. Innallaha ala yuhibbul musrifin. Bab makan, begitu pun kita belajar kan, Allah Ta'ala kata makan, minum, tapi jangan melampaui batas. Cantiklah, berhiaslah, tapi jangan melampaui batas. Tu Allah Ta'ala dalam ayat yang saya baca tadi. Siapa ada pandai-pandai kata Allah, qul man harrama zinatallah allati akhraja li'ibadihi. Siapa yang pandai jangan duk kata haram, Allah Ta'ala kata perhiasan yang aku buat keluar, aku yang bagi jadi. Aku buat main kat manusia semua nak bagi elok. Akhraja li'ibadihi. Aku bagi kepada hamba-hamba aku. Mana berhiaslah. Tapi jangan lupa lah duk berhias. Tanam pokok. Hias rumah hujan sampai semayang. Mana tak ada semayang. Tonyok metak. Kilat metak sampai semayang. Jemaah masjid berdadak kan. Lidah-lidah kalau dan tak apa yang kita kata ni melampau sampai hak Allah Ta'ala tak ada kita kata. Okey, jadi kita tengok di antara jalan punca syaitan boleh masuk bila manusia digemak perhiasan ni berlebih-lebihan, maka dia pun masuk jarum dia. Kita tengok lagi di antaranya terlalu kenyang. Ini pun kita akan belajar akan datang. Bila kenyang dia masuk perasaan tamak atau ingin agar diterima oleh orang lain. Ingin bagi orang semua suka kat kita. Ini pun di antara jalan-jalan dia lah. Jadi banyaklah. Antaranya lagi sayangkan harta. Sayangkan harta ni pun dia main kawan dengan kita. Kita bukan jalan. Sayanglah. Orang kata nak bagilah sedekah ni rumah belakang tak ada pakai apa. Sayang kan. Yang tu pun satu penyakit kan tu. Nak penyakit disimpan penuh di rumah kan. Kita tengok kan. Habis jadi stok. Dia nak bagi dia sayang. Dia kata pakaian anak kecil pun ni, dulu kecil-kecil ni dia boleh beranak dah lah. Anak tak boleh lah. Tapi dia ada penyakit dia sayang ke harta benda. Ini pun kata Syekh Ibn Qudamah, dia kata kita buka jalan bagi syaitan. Akhirnya kita pun tak sedekah, kita jadi bakhil, jadi kedekut bakhil. Ini memang dia berjaya. Dan di antaranya lagi terburu-buru, dia kata tidak berhati-hati. Sifat terburu-buru kita, kelang kabut orang kata. Ini pun di antara kita kata jalan syaitan masuk ke kita. Bukan makna cepat. Biasa ni orang nak cepat. Ni hak gelojoh ni, kelang kabut. Tak sampai masa pun kita kata ni kelang kabut dah. Nanti dulu kan. Jadi hak kelang kabut gelojoh ni kita kata makan tak kira orang. Habis lalu lekat gelojoh tu Nabi kata al-ajlatu minasyaitan. Gopoh-gapoh tu daripada syaitan. Ini kita kata nak abang gopoh-gapoh. Kalau cepat dan istilah yang lain ulama, maknanya ada perkara-perkara yang Nabi sebut, mana di antara perkara yang kita kena bagi cepat. Mau kita maklum itulah di antaranya mayat. Kalau boleh segera simpan, kita segerakan. Itu bukan gelojoh. Ambil gelojoh nak simpan. Dah ini bukan gelojoh, itu cepat nak bagi simpan. Tak gelojoh tu. Anak darah. Nabi kata kalau dah sampai masa dia ada perempuan lelaki pun main masuk minang sesuai dah. Sepupu orang kata. Bukan sepupu orang kan. Sepupu. Yang bersesuaian lah yang bersesuaian. Bukan dia kira ni cikgu ustazah mana tahu dia baca ustaz ustaz tak apa masalah. Tak boleh kata begitu dia kira sepupu, saya kata tak sepupu. Jadi makna sesuai. Kita kata bersesuaian lah. Mak buat tengok idza man tardau dinahu wa khuluquhu, kata Nabi. Bila main seseorang main minang anak kita, Nabi kata kita redha dah, kita suka tengok akhlak dia, agama dia, kata Nabi. Maka Nabi kata bagilah kahwin. Nabi kata ini dia antara perkara kena cepatlah. Mayat tadi anak darah kita, lepas tu hutang kita kata tak boleh
Tangguh. Kalau ada mampu, ada kewangan, ada kemampuan, kenapa? Kena bayar, kita kata. Ini di antara perkara yang kena cepat. Begitu juga dengan dosa pun. Kalau kita berdosa, jangan tangguh nak bertaubat. Tangguh dulu. Bagi aku tak larang suruh bertaubat kan. Tak larang main mulut dia cakap barang baru nak taubat, lingkup. Jadi itu di antara perkara yang kena cepat. Okey, jadi saya nak abang tadi di antara lah Syekh Ibnu Qudamah sebut tadi, jalan laluan syaitan masuk. Sebab tu dia kata di sini kita kena jaga daripada seteru, iaitu syaitan. Kemudian yang kelima, bahawasanya jantung itu tempat ilham daripada malaikat. Tempat ilham daripada malaikat dan tempat was-was bagi syaitan. Begitu juga hati kita. Dia abang jantung ni lah kan. Tempat ilham daripada malaikat. Banyak Syekh Utsaimin, Syekh Abdul Aziz bin Baz, kita kata ulama-ulama Mekah pun orang tanya lebar tentang bisikan syaitan, bisikan malaikat. Setengah ulama berikhtilaf, berselisih pendapat. Setengah kata mana-mana ada bisik-bisik tu malaikat ke ataupun syaitan. Ulama kata ada pula. Ada. Jadi di antaranya kita kata banyak ulama kata ada. Syekh Abdul Aziz bin Baz pun, Syekh Atir Safar kan di Mesir tu. Dia kata sebab ada hadis Nabi kata setiap manusia dia akan ada qarin. Hadis Nabi sebutkan ada qarin. Qarin itu daripada jin dan malaikat. Jin itu kita kata daripada syaitan. Setiap apa makna yang berlaku kita kata yang jadi pada manusia ni, dua-dua ni mesti ada. Satu dia datang bisikan yang baik daripada malaikat yang kata ilham yang baik. Satu ilham kita kata bisikan yang jahat, iaitu daripada syaitan. Yang kita ada baca min syarril waswasil khannas, ada setengah orang menterjemahkan itu pada syaitan yang bernama khannas. Dia ni lah menjaga bisik-bisik dalam hati kita. Tapi saya tak belajar dapat nama syaitan banyak-banyak pun kan. Ada syaitan ni malaikat macam-macam kan. Tak larat ingat pun kan. Jadi nak abang kata di antaranya ada orang menamakan syaitan yang berbisik dalam hati manusia tu, nama dia khannas. Yang kita baca ayat tadi tu Adam itu awal tadi pun. Waswasalahu masyaitan. Maka memberi was-waslah. Syaitan bagi was-was kepada tu Adam dan tu Hawa. Lalu makanlah buah tu kita katakan. Buah khuldi yang kata. Orang kata khuldi lah. Itu bukan nama pokok benarnya kan. Benarnya syaitan kata hampa makan buah tu, hampa akan panjang umur, hampa berkekalan. Khuldi ni mana khalidin kan kita nak baca Al-Quran. Khalidina fiha. Khalid ni makna kekal. Jadi pokok tu kalau hampa pergi makan dia, buah dia, hampa akan panjang umur, kekal hidup hampa, tak mati. Dia main was-was manusia ni kalau hampa muda tu. Kita tu makan ni betul kan. Boleh ni macam umur macam 25 tahun. Kita hampa main kan. Dia bicari dia tanya mata. Abang bilang macam mana pun. So kira lah kopi jantan, kopi apa, larat tak larat tu kan. Orang hebak yang berapa kita tengok. Nak abang kata tok nenek kita asal pun kita tengok syaitan dah buat macam tu lah. Duk bisik buat makan ni. Apa makan ni syaitan kata buat takkan mati. Khalid berkalan. Alam mai wah sebuah orang betul ke. Tok Adam kan, tok Hawa kata kita makan ni bagus bang. Kita boleh makna tak mati ya. Sepanjang zaman tu ada. Makan terkenal. Ini kata was-was, makna bisikan was-was daripada syaitan. Itu banyaklah kita nak sembahyang pun macam-macam dia main kat kita. Yang tu tentang kejibat Pak Bekah kan, lambak-lambak lah, lambak-lambak. Tu saya bisa tuan-tuan boleh cari dalam satu kitab Ibnu Jauzi
talbisul iblis. Talbisul iblis. Kita tengok mana jerat-jerat syaitan. Ada insya-Allah kita cari ada terjemahan dalam bahasa Melayu lah. Kita tengok ulama lah. Cetakan daripada Pustaka Nasional Singapura. Tapi bila Pustaka Nasional ni harga dia standard ke lah. Puan-puan pun 70-80 siada. Apa lah nak? Allah, ilmu nak cari ilmu, nak cari bahan untuk kita maklumat. Sebab dia apa habis itu? Dia apa orang sembahyang, cara orang sembahyang dia mereka cara. Dan orang nak ambil wudu, cara ambil wudu. Macam-macam dia sebut kita betul ya benda duk berlaku kat kita. Ini yang disebut yang kelima. Jantung tempat ilham daripada malaikat. Malaikat insya-Allah lah kita tak ada akan bagi ilham yang baik dekat kita. Berasa nak main masjid kan. Ini dia lawan pula. Allah duk mak dia kerja letih. Ngajak tang. Ngajak tang kan. Sama Syekh Ustaz pun lagi main gitu juga kan. Allah kerja cukuplah. Apa ngajak malam ni kan. Lepas apa tak ngaji cerai ya. Tak ngaji cerai. Ustaz dah tak ngajak je lah. Ustaz bercerai apa? Nak buat macam tu ustaz tak ngajak bercerai dah. Minta maaf telefon ni kau lepas bang. Lepas kata PU Syahul kata macam tu kan. Dia kata mana tak ngaji cerai. Kalau ustaz lah. Double cerai. Faham kata mana kalau ustaz lah tak ngajak. Tak ngajak double cerai. Nanti tulis dalam double cerai tu Allahu akbar kita tengok kan. Jadi kita kata masa kan ustaz pun betul kan. Dia main bisikan Allah. Adakah puan saya pun bukan apa tu tak abang saya apa kaji katanya saja macam selek kan. Ada juga tak ada. Aku dia tahu kalau syarat kalau aku lima aku telefon lah tak payah. Dia tak. Dia buat betul dia siap dia tak. Nah ni dia tahu kalau syarat kalau aku lima tapi lah kita telefon Allah saya dalam syarat util. Dia buat betul dia siap dia tak. Itu godaan bagi orang ngajak pun. Orang tak ngajak cara orang tak ngajak. Jadi macam-macam Ibnu Jauzi tulis dalam kitab dia tu tuan-tuan boleh carilah. Talbisul iblis. Okey. Dan lagi jantung itu tempat berperang akal dan hawa nafsu. Akal duk lawan, nafsu pun duk lawan, dia minta tanilah kita tak ini pun lebih tak tahu kan. Tak main tak tahu kan. Okey. Sebab tu sahabat Nabi pun kita tengok Ka'ab bin Malik dalam hadis Riyadhus Shalihin panjang lebar pasal golongan yang dia di antara mana yang tak pergi ke perang Tabuk. Bila pokok munafik Nabi balik daripada perang Tabuk, pokok munafik tak kira ramai jumpa Nabi, ya Rasulullah kami tak dapat pergi perang, kami usah sakit kepala lah, ikut sakit sakit lutut lah, sakit perut lah, kalut dengan anak lah, macam-macam ini Nabi kata tak apa, serah pada Allah Ta'ala. Ada pun Ka'ab bin Malik dan kawan-kawan yang kita tengok Hilal bin Murarah. Lepas ni tu ada lah macam ni. Macam mana ni kami tak pergi. Dalam hati tu mula otak akan nafsu duk bertelaga. Ka'ab bin Malik kata aku nak apa Rasulullah. Dia pun duk fikir cari jalan. Aku nak kalut Nabi ni aku. Kalut dengan anak aku. Kalut dengan gandum aku. Masa tu gandum tengah duk. Orang kata apa nak kutip gandum ni. Duk berlawan. Akhirnya kita ada orang yang terpilih ni, 3 orang sahabat ni. Pergi perang Badar lepas ni. Dia menjumpa Rasulullah kata, Rasulullah kalau aku ingin mencari keredaan manusia, aku boleh bagi sebarang 1001 alasan kepada kau Rasulullah. Tapi apa yang aku akan dapat kata? Aku akan dapat hanya keredaan, kesukaan manusia pada aku dia kata. Tapi apa yang aku nak hendak di sini yang sebenarnya dia kata adalah keredaan Allah dia kata. Sebab tu aku nak beritahu kat orang betul-betul mana aku tak ikut nafsu aku lah. Aku tak mengohong. Aku abang tadi memang aku ni ghalib aku lega, aku lalai dengan harta benda aku. Menyebabkan aku tak turun pergi perang dalam peperangan tak. Dia abang tadi Rasulullah tetap
tunggu hukuman daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak perang hawa nafsu akal tu, no? Akal hawa nafsu amak. Tapi orang yang dapat mengalahkan hawa nafsu, insya-Allah kita kata dia akan cakap benar. Memang mereka kena teruk. Dan kita mengaji dalam kitab Riyadhus Shalihin tu, 50 hari 50 malam kena pulau daripada dengan sahabat-sahabat semua. Nabi pun tak cakap dengan mereka, bagi salam Nabi kali boleh. Main semayang kali boleh. Kali boleh. Tengahkan dalam haji tu, abang aku bagi salam kat Rasulullah, aku tak nampak mulut Rasulullah bergerak. Tak nampak mana jawab. Hari yang ke-40, ini saja cerita kan. Hari yang ke-40, Rasulullah hantar wakil pergi jumpa daripada 3 orang ni. Hari ni Rasulullah kata, dia dapat wahyu daripada Allah, suruh bini hampa menjauhi diri daripada hampa. Bini pun tak hidup sekali pula dah. Jadi Ka'ab kata, adakah ini arahan untuk kami ceraikan isteri kami? Dah, Rasulullah kata dah. Hampa tak boleh menghampiri isteri hampa, tak hidup dekat dengan bini. Oh, Ka'ab kata, aku tak apa jugalah, aku muda. Dia kata, ada kawan aku yang lain hilal. Dia kata, orang tua dah tak larat dah duduk ya. Bini nak kena tolong semua. Aku tak apalah, bini aku balik duduk rumah bapak dah. Aku boleh buat ajar ni. Bagaimana kawan aku 2 orang? Tapi nak buat macam mana? Hukum daripada Allah. Orang tengok hukum tu keras kan? 50 hari 50 malam kena pulau. Lalu tak semayang di masjid. Sebab dia tak main semayang masjid. Pasal apa? Pasal makna jiwa tertekan. Main semua orang tak mau sembang. Sembang semua orang tak layan. Orang tengok. Lepas tengok orang kali boleh. Semua kali boleh. Sehingga sepupu lepas pergi rumah tak jawab. Tak jawab salam, tak layan. Kali duduk dalam semayang di rumah. Dia tengok. Hilal dia kata tadi kan. Tak kuat. Isteri dia merayu kan Rasulullah. Tolonglah bagi aku, boleh tolong suami aku ni. Suami aku tak boleh buat apa dah. Tak larat. Rasulullah kata tak boleh. Tegat. Tegat kita tengok. Baca. Terima. 50 hari kita tengok. Tapi nak kata ni kita lihat ni sahabat-sahabat ni, mereka tak dikuasai oleh hawa nafsu kita tengok. Maka akal itu menyuruh ia kepada kebajikan. Mana akal memang dia fikir untuk buat kebajikan, dan hawa nafsu menyuruh ia kepada kejahatan. Nafsu kita dah maklum lah. Amaratu bisu, memang suruh buat benda jahat. Maka sayudia bahawa tiada dilalaikan daripadanya. Maka sayudia mana kita kena ingat, kita janganlah dilalaikan oleh hawa nafsu kita. Nafsu ni cukup bahaya. Kita kata musuh dalam hati kita. Musuh yang kita nak buang cukup susah kan. Nafsu rajin, nafsu malas semua dia main sekali. Tapi janganlah tuan-tuan abang kata habis tu kita jangan tak ada nafsu. Kena ada nafsu lah. Tapi nafsu elok lah. Tidak macam mana nak makan. Ni ulama bincang lah habis kan. Tidak nak makan macam mana tak ada nafsu. Jadi kena ada kan nafsu untuk makan kan. Nafsu untuk kahwin kan. Tidak tak kahwin tak ada sudah kan. Kena ada juga. Okey, tapi dia kata di sini, tapi jangan dilalaikan oleh hawa nafsu. Tambahan lagi bahawasanya kesalahan jantung itu lebih besar. Lebih-lebih lagi dia kata makna kalau berkaitan dengan hati kita ni, bab dosa ni cukup besar. Bab dia kita kata mastermind. Dia ni enjin kita. Dia lah nak membentuk segala kerja buat tindakan kita. Mulut kita, mata kita, tangan kita kata segala anggota kita dia main daripada sini. Sebab tu dia kata di sini, apatah lagi kalau berkaitan dengan hati, sekurang-kurangnya keras ia tiada menerima pengajaran. Kalau dia sekurang-kurang kalau keras hati kita tu nak terima pengajaran susah. Nak menerima kita kata pandangan orang perempuan payah. Ni kita kena jaga. Macam tu saya bercakap ni, apa ni cikgu-cikgu kan, dia gaduh kan pasal SPBS. Kita tengok sebab manusia kita ni payah nak menerima
pandangan pun kita kata kan. Payahlah nak bertolak ansur. Tu pengarah pengajaran kata tak payah ni. Tak payah buat sistem taksiran tu. Di malam tu dia kata bulan 4 ni pelak buat balik. Macam mana kan? Tak pening cikgu kan. Kecelaruan. Kita tengok ni tak ada lain lah. Tak ada lain kita kata. Sebab bila manusia ni setengah tu hati keras. Dia payah nak menerima pandangan. Kalau orang yang bidang pendidikan cakap pun tak mau terima, habis cerita. Habis cerita kan. Orang bidang perubatan cakap pun tak terima, kami lebih besar gitu. Ini yang duk jadi dia kata di mana hati kalau manusia kita kata keras, dia payah nak menerima pengajaran. Dulu orang kata PPSMI, tak pasal Inggeris orang kata hafiz berapa bilion. Ni tak tahu nak tunggu apa bilion pula pun. Baru esok batak balik. Ada balik PMR pula kan. Pakisah PMR. Ni bulan 3 lah. Keputusan nak ada PMR pun tak tahu juga. Tak tahu halah. Saya pun dah mengajar budak PMR ni, tak tahu nak kata ni. Dia mengajar juga. Kaget ni kecelaruan tau. Keras ia dia nak menerima pengajaran dan kesudahannya kufur. Na'udzubillah, akhirnya takut jadi kufur. Bila keras hati kita tengok, ya Allah Ta'ala pun tak apa dalam Quran tu banyak kan kita lihat. Bila dah kunci pintu hati kita tengok. Tiadakah engkau dengar akan firman Allah? Ni dia nak bagi kita dengar. Allah Ta'ala kata aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kita tengok, artinya enggan oleh iblis daripada sujud kepada Adam alaihissalam dan membesarkan diri ia, dan jadilah ia daripada sekalian yang kafir. Dia kita tengok tarikh lain. Pasal enggan, tak mau. Tegak kata Allah, tegak. Tak mau terima kebenaran kita kata. Walaupun ahli dia, orang bidang dia kita tengok. Wastakbara, dan takabur besar diri. Aku orang besar, aku pemimpin, aku tu imam, apa tu Bilal, hangpa makmum boleh ikut aku tak apa-apa. Kita kata na'udzubillah lah, kita nak apa ayat ni tak ada pengecualian ni no. Ni orang kata kami tu imam, ustaz tak kena. Ni hak luar pada ustaz tak kira. Ustaz pun kalau ada abang tegak. Ustaz pun ada wastakbara, bangga besar diri, tak boleh nak menerima pandangan, tak boleh berbincang. Na'udzubillah minal kafirin, takut jadilah ia daripada sekalian yang kafir. Itu guru besar ni siapa dia ni? Iblis ni tak apa lagi itu guru. Tu orang yang berilmu pun kena jaga-jaga duk bangga dengan ilmu kita tengok. Tu guru paling besar kali kita tengok, malaikat mengajikan dia. Pasal bangga masa hebat daripada orang lain. Kelah tu. Na'udzubillah. Maka adalah takabur itu di dalam jantungnya. Maksud nampak takabur dalam hati kita. Dia memang ni yang kecil pun kita dah nampak kecil, tapi dia punya main cukup hebat dalam diri manusia kita tengok. Maka menyebabkan ia akan tertegak daripada sujud, nak cerita tentang iblis tadi, dan akan kufur dengan Tuhan yang waliyatubillah. InsyaAllah. Bismillah. Baik, okey, minta akhir. Dan ketahui olehmu bahawasanya segala kelakuan yang dicela itu banyak, tetapi hamba sebutkan di sini 10 perkara. Ini saya tak uraikan ni sebab kita akan mengaji akan datang. Hamba sebutkan di sini 10 perkara pada 10 bab. Kita akan belajar nanti 10 bab akan datang. 10 bab mana 5 bulan kan?